Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Rasul. Seperti yang kita sedia maklum, semua Rasul adalah Nabi, tetapi bukan semua Nabi dilantik sebagai Rasul. Rasul dan Nabi dipilih dalam kalangan lelaki dan diberikan wahyu oleh Allah SWT, tetapi hanya Rasul ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Apakah tugas-tugas Rasul? Tugas-tugas Rasul ialah yang pertama, mengajarkan ketauhidan kepada umatnya. Ini bermaksud Rasul membimbing umatnya untuk meyakini dan mengesahkan Allah SWT. Cara mentauhidkan Allah SWT meliputi 3 aspek, iaitu yang pertama, tauhid zat, yang kedua, tauhid sifat, yang ketiga, tauhid af'al, yakni perbuatan. Tauhid zat adalah meyakini bahawa zat Allah SWT tidak tersusun di atas bahagian-bahagian, sama ada dalaman maupun luaran, dan tidak ada yang menyerupai zatnya. Tauhid sifat adalah meyakini bahawa Allah SWT memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa, yakni tasbih dengan sifat makhluk, dan sifat-sifat Allah juga tidak baharu, yakni muhdas. Sementara tauhid af'al, yakni perbuatan, adalah meyakini bahawa Allah SWT adalah zat yang menciptakan semesta alam dan seluruh perbuatan hamba-Nya. Tugas seorang Rasul yang kedua ialah mengajarkan kepada umatnya cara-cara beribadah. An Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallu kama raaitumuni usalli. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, daripada Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Yang ketiga ialah menjelaskan hukum-hukum Allah, sama ada perintah-perintah maupun larangannya. Yang keempat ialah menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita ghaib sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Yang kelima dan juga yang terakhir ialah memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan seharian atau keteladanan yang menjadi ikutan dalam perbuatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dengan ini, Allah SWT mengutus para Rasul sebagai suri teladan. Artinya, teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam, teladan dalam kesabaran dan teladan dalam ketabahan memegang prinsip, teladan dalam mencintai dan persaudaraan Muslim, dan teladan dalam setiap akhlak mulia. Di antara 25 orang Rasul, terdapat 5 orang Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Apakah maksud gelaran Ulul Azmi ini? Ulul Azmi ialah gelaran yang diberikan kepada 5 orang Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa kerana kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam memperjuangkan agama Allah. Apakah contoh-contoh Rasul Ulul Azmi? Contoh-contoh Rasul Ulul Azmi ialah yang pertama, Nabi Nuh AS yang sangat sabar dalam menyeru umatnya agar beriman kepada Allah selama 950 tahun, tetapi tidak ramai yang beriman. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh Allah dengan perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Yang ketiga ialah Nabi Musa AS yang bertemu dengan Fir'aun dan menyerunya agar beriman kepada Allah walaupun baginda mungkin dibunuh. Yang keempat ialah Nabi Isa AS yang ditentang dan diancam bunuh oleh kaumnya sendiri. Yang kelima dan yang terakhir ialah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat tabah dalam menghadapi pelbagai ujian ketika berhijrah ke Madinah. Apakah sifat-sifat Rasul?
Sifat-sifat Rasul terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat harus. Sifat wajib bagi seorang Rasul ialah yang pertama siddiq, iaitu benar dalam percakapan dan perbuatan. Yang kedua ialah amanah, iaitu jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah. Yang ketiga ialah tabligh, iaitu menyampaikan semua ajaran Allah yang telah diwahyukan. Yang keempat ialah fatonah, iaitu bijaksana. Sifat mustahil bagi seorang Rasul ialah yang pertama, iaitu kisbu, iaitu berbohong. Yang kedua ialah khianah, iaitu tidak amanah. Yang ketiga ialah kitman, iaitu menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Yang keempat ialah baladah, iaitu bodoh. Sifat harus bagi seorang Rasul ialah basyariyah, yang bermaksud bersifat seperti manusia biasa, iaitu makan, minum, tidur, sakit dan sebagainya. Akhir sekali, apakah bezanya antara Nabi dan Rasul? Bezanya ialah Nabi tidak mempunyai umat untuk dipimpin, manakala Rasul mempunyai umat untuk dipimpin. Yang kedua ialah sebahagian Nabi menerima suhuf sahaja, manakala Rasul menerima suhuf dan kitab. Yang ketiga ialah bilangan Nabi ramai, manakala bilangan Rasul yang wajib diketahui ialah 25 orang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan salah silap itu kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.